Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hamzah Zainuddin, calon Perdana Menteri Perikatan Nasional, bukan Muhyiddin. Itu satu pendedahan yang mengejutkan pertanyaan besar yang bermain dalam media sosial hari ini. Ini apabila satu dakwaan, satu kenyataan, dan satu pendedahan menarik baru saja berlaku sebentar tadi, yang menyatakan Hamzah bakal diberikan kuasa tertentu dalam Perikatan Nasional. Tetapi ianya dihalang oleh keinginan Azmin Ali yang cuba juga untuk menubuhkan perkara yang lain. Jadi sekarang ini sudah mulai kelihatan perpecahan besar berlaku dalam Perikatan Nasional. Mereka mengumpat dan juga mengecam parti PKR, Parti Keadilan Rakyat, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Kerajaan Perpaduan. Tapi mereka tak sedar bahawa mereka sedang menuding jari di muka sendiri, meludah ke langit kena di muka sendiri. Apabila rupa-rupanya perpecahan lebih besar dalam besarnya dalam Perikatan Nasional mula lebih kelihatan. Hari ini, kini menjadi satu perebutan mungkin apabila Hamzah kini dicadangkan menjadi calon Perikatan Nasional dan bukan Muhyiddin. Kesianlah Muhyiddin kan hanya tinggal gigit jari apabila kempunan nak jadi Perdana Menteri kali kedua. Tapi sebelum itu, jangan lupa ikuti terus ulasan ini. Tapi sebelum itu saya nak perkenalkan kepada anda, ini terapi imun. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita. Ini For Life Transfer Factor. Ini adalah transfer factor for life yang meningkatkan daya imun badan kita. Secara umumnya, kita kena penyakit, pelbagai penyakit boleh tinggal dalam tubuh kita kerana imun badan kita yang lemah. Contoh penyakit yang boleh kena gara-gara imun badan yang lemah, semua jenis penyakit seperti kencing manis, tinggi darah, kolesterol, kanser, buah pinggang, apa lagi ya, gout, semualah. Saya tak berani nak sebut semua sebab kalau sebut semua macam terlalu ngeri. Semua jenis penyakit sebenarnya adalah berpunca awalnya kerana imun badan kita yang lemah dan imun badan kita yang bodoh yang melawan atau menyerang tubuh badan kita sendiri. Tetapi dengan transfer factor for life ini, kita dapat meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan itu, kita dapat sembuh daripada semua jenis penyakit. Ingat, ini bukan ubat. Ini bukan ubat. Sekali lagi saya jelaskan, ini bukan ubat. Tegas, ini bukan ubat. Ini transfer factor, terapi imun meningkatkan daya imun badan kita. Ini lulus KKM, ada sijil halal, dan paling penting sekali, ini ialah produk yang diiktiraf dan disahkan oleh kedokteran. Terdaftar di dalam senarai PDR. Kalau nak tahu lebih lanjut, hubungi nombor yang tertera yang ada di dalam video ini. Baiklah. PAS telah mengetengahkan pelan penstrukturan semula Perikatan Nasional PN supaya timbalan Presiden Parti Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang juga Ketua Pembangkang menjadi calon Perdana Menteri Pakatan tersebut. Pelan tersebut akan menyaksikan Hamzah mengetuai sebuah jawatan kuasa eksekutif yang akan memantau operasi PN. Dalam pada itu, Presiden PAS Bersatu Gerakan dan MIPP mengekalkan kedudukan mereka di dalam majlis tertinggi. Menurut sumber, langkah tersebut bertujuan untuk mengetengahkan Hamzah sebagai calon Perdana Menteri, lapor Malaysia Kini. Struktur lain tidak berubah, cuma satu jawatan kuasa akan ditubuhkan, kata sumber tersebut. Sementara seorang pemimpin Bersatu berkata PAS tidak kepingin untuk mendapat jawatan nombor satu negara. Apakah jawatan nombor satu negara ini? Jawatan nombor satu negara tentulah jawatan Perdana Menteri. Jadi kalau begitu, adakah benar PAS betul-betul tak nak jadi mengangkat Perdana Menteri daripada kalangan ahli pemimpin mereka? Pelan perstrukturan ini telah dibincangkan dalam satu mesyuarat peringkat tinggi pada 18 Februari di Kuala Lumpur membabitkan 10 pemimpin tertinggi PN, 5 dari PAS dan 5 daripada Bersatu. Ia dipengerusikan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan dihadiri timbalannya Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Bersatu pula diketuai oleh Naib Presiden
Razijidin. Ia turut dihadiri oleh ahli Parlimen Tasik Gelugur Datuk Wan Saiful Wanjan. Pelan itu bagaimanapun dibantah oleh kumpulan yang menyokong Setiausaha Agung Bersatu Datuk Azmin Ali. Menurut mereka, mereka mahukan Majlis Sekretariat PN yang diketuai oleh Azmin. Wah, ini satu perkara yang betul-betul mengejutkan kita. Dengan ini, betullah Muhyiddin sudah tidak lagi mempunyai peluang peluang untuk mendapatkan jawatan Perdana Menteri. Silap-silap hari bulan, beliau bukan sekadar tidak lagi menjadi Perdana Menteri, tetapi beliau akan terlepas tugasan ataupun jawatan besar seperti pengerusi PN, Presiden Parti Bersatu. Ini tentu satu tamparan yang besar kepada Muhyiddin. Adakah ini satu bentuk penghinaan terhadap Muhyiddin kerana beliau langsung tidak dijemput dalam mana-mana mesyuarat keputusan tanpa ada Muhyiddin langsung? Entahlah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Ini satu pendedahan, ini satu berita paling Anda tunggu-tunggu. Perikatan Nasional dah pecat Muhyiddin kah? Itu persoalan besar yang mula berlegar di media sosial. Adakah Perikatan Nasional sudah mula sedar bahawa mereka kini dah tak seaktif atau sehebat dulu, ataupun orang kata tidak membawa apa-apa manfaat, sehingga mereka mengambil keputusan terkini ini, iaitu PAS kini mahu rombak struktur Perikatan Nasional, beri kuasa operasi pada Hamzah. Lihat, kita dah ramal sebelum ini. Saya dah pernah kata PAS akan mendominasi Perikatan Nasional. Tapi ramai yang tak setuju, ramai yang komen kata mereka, kau cakap sembarangan saja. Ini dia. Sudah mula, PAS sudah mula merangka langkah untuk merampas Perikatan Nasional daripada Parti Bersatu. Ini satu berita yang pastinya ngeri dan dahsyat untuk Muhyiddin Yassin, khususnya Parti Bersatu. Yang pastinya, Parti Bersatu akan tinggal melukut di tepi gantang selepas ini, kata netizen dan beberapa pengulas politik. Saudara, adakah PAS akan terus meminggirkan Muhyiddin Yassin bersama dengan Parti Bersatu dan mengangkat Hamzah sebagai ketua yang baru? Ini satu-satunya persoalan yang paling besar sekali yang perlu kita ketahui. Sebelum itu, saya nak perkenalkan kepada Anda satu terapi imun. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita. Secara ringkasnya, kita kena penyakit seperti kencing manis, tinggi darah, 3 serangkai, kanser, penyakit-penyakit yang lain. Kamu senaraikanlah apa penyakit yang kamu pernah tahu. Penyakit apa sajalah. Kita kena penyakit secara umumnya disebabkan oleh kelemahan tubuh badan kita atau kelemahan imun badan kita. Apabila imun badan kita menjadi lemah, kita boleh kena penyakit tinggi darah, kencing manis, kolesterol, kanser, gout, 3 serangkai, buah pinggang, penyakit mata, penyakit telinga, penyakit kulit, entahlah apalagi lah yang kamu tahu. Semua penyakit itu dari awalnya berpunca daripada kelemahan tubuh atau imun badan kita. Transfer factor ialah satu produk meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dan berita baiknya, apabila imun badan kita meningkat sehingga 400%, ia boleh menyembuhkan semua jenis penyakit dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita. Sudah banyak orang yang menerima manfaat daripada transfer factor ini. Pelbagai jenis penyakit sudah pun sembuh kerana peningkatan daya imun badan apabila mereka mengambil transfer factor ini. Ingat, transfer factor bukan ubat. Saya ulang sekali lagi, transfer factor bukan ubat. Ini terapi imun meningkatkan daya imun badan kita supaya melawan dari dalam, menyembuhkan kita daripada penyakit. Baiklah, itu tentang transfer factor, dan Anda kalau berminat, sudah terlalu boring dengan masalah kesehatan, hubungi nombor yang tertera. Anda akan dapat konsultasi ataupun khidmat nasihat kesehatan secara percuma. Baiklah, saudara-saudara sekalian. PAS mencadangkan rombakan struktur Perikatan Nasional PN yang memberi kuasa operasi yang besar kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang juga timbalan Presiden Bersatu. Dalam cadangan itu, satu jawatan kuasa eksekutif diketuai Hamzah akan ditubuhkan manakala Presiden keempat-empat parti komponen PAS
Bersatu Gerakan dan Parti India Rakyat Malaysia MIPP terus memainkan peranan dalam majlis tertinggi sedia ada. Yang menjadi persoalan ramai netizen dan juga penganalisis politik, pengikut politik di Malaysia ialah, tidakkah ini satu perkara yang akan menyebabkan pertindahan kuasa? Bagaimana pula Hamzah Zainuddin ada kuasa besar berbanding dengan presiden-presiden yang ada dalam parti yang dalam komponen Perikatan Nasional? Macam mana Hamzah nak jalankan tugas sedangkan dia adalah orang bawah berbanding bosnya? Bosnya tentulah presiden, bosnya tentulah pengerusi PN. Itulah yang menjadi tanda tanya. Adakah ini cuma satu langkah untuk mereka cuba menutup kelemahan, cuba menutup langkah seterusnya menyingkirkan Muhyiddin sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan Presiden Parti Bersatu? Itulah dulu dah pernah nasihat. Waktu pemilihan Parti Bersatu, kenapa tak dipertandingkan jawatan presiden? Kalaulah itu jawatan dipertandingkan, sudah tentu Hamzah Zainuddin jadi presiden kepada Parti Bersatu. Tapi tengok, mengata PKR kononnya berpecah, tapi Parti Bersatu pun tak berani langsung nak mempertandingkan jawatan presiden bersatu. Itulah sebabnya orang kata jangan nak mengecam orang sedangkan sendiri pun tak berani, kata mereka. Menurut sumber, perkara itu diusulkan bagi menyediakan Hamzah menerajui tampuk kepimpinan sekiranya berlaku pertukaran rejim di peringkat pusat dalam pilihan raya umum akan datang. Struktur lain tidak berubah, hanya sebuah jawatan kuasa baru dibentuk macam tubuh biro, kata sumber kepada Malaysia Kini. Seorang pemimpin bersatu yang hadir dalam mesyuarat itu memberitahu Malaysia Kini bahawa PAS memang tidak berniat merebut jawatan tertinggi dalam negara. Mereka percaya dalam gerakan Islam di seluruh dunia, apabila kepimpinan utamanya diterajui oleh Islamis, musuh akan datang menyerang daripada segenap sudut, katanya lagi. Perkara itu dibangkitkan dalam mesyuarat 10 kepimpinan kanan PN, 5 dari PAS dan 5 daripada Bersatu pada 18 Februari yang dipengerusikan Presiden PAS Abdul Hadi Awang di Kuala Lumpur, dakwa sumber. Ini pun jadi pertanyaan netizen. Apalah fungsi Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional kalau sudah macam ini? Hadi pula yang jadi pengerusi, kata mereka. Selain Hadi, timbalannya juga hadir. Bagaimanapun difahamkan, idea itu masih tergantung susulan dakwaan penentangan daripada Kem Setiausaha Agung Bersatu Azmin Ali. Mereka dikatakan melakukan penubuhan Majlis Setiausaha PN agar ia boleh diketuai oleh Azmin sendiri. Malaysia Kini sudah menghubungi pemimpin di atas dan pegawainya bagi mendapatkan komen serta pengesahan. Setakat ini tiada jawapan diterima. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Adakah anda juga dapat melihat dan dapat menghidu bahawa akan ada perkara besar berlaku dalam Perikatan Nasional? Mungkinkah Muhyiddin akan keluar daripada Parti Bersatu atau membawa Parti Bersatu keluar daripada Perikatan Nasional? Siapa yang tahu? Kita semua tunggu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mahathir kata kerajaan sekarang tidak bagus. Mahathir kata kerajaan sekarang tidak elok. Tiada tata kelola yang baik dan sebagainya. Tapi tahukah anda bahawa tahun ini saja SPRM telah pun mengumumkan satu dapatan luar biasa. Ini adalah keputusan yang sangat baik yang diumumkan. Dan sudah tentu ini satu kejutan kepada Mahathir Mohamad yang selama ini menyatakan kononnya kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini tak baik. Tapi rupa-rupanya kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim inilah yang paling terbaik. Hari ini diumumkan bahawa SPRM merampas aset berjumlah 31.4 bilion dan telah menahan 5,703 individu dalam tempoh 5 tahun. Wah, ketika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, baru hari pertama jadi Perdana Menteri, perkara pertama yang diumumkan oleh Anwar Ibrahim ialah langkah beliau memerangi rasuah habis-habisan. Ramai orang tak suka Anwar Ibrahim bukan kerana Anwar Ibrahim tidak bagus memimpin. Beliau sebenarnya memimpin yang sangat baik. Satu dunia tahu. Bahkan yang menghairankan, dunia sangat mengagumi Anwar Ibrahim. Dunia sangat mengagumi Anwar Ibrahim sehingga
Mereka menjemput Anwar Ibrahim, memberikan dialog, memberikan pendapat dan sebagainya. Suara Anwar Ibrahim didengar oleh satu dunia. Tetapi di Malaysia, beliau tidak diminati. Kenapa? Sebab Anwar Ibrahim menyebabkan ramai orang tidak boleh melakukan lagi sakau, tidak boleh lagi curi duit, tidak boleh lagi buat rasuah. Itu sebabnya mereka benci dengan Anwar Ibrahim. Mereka tak dapat lagi kroni, tak dapat lagi projek dan sebagainya. Tata kelola yang dibuat oleh Anwar Ibrahim luar biasa. Hari ini terbukti apabila SPRM mengumumkan rampasan begitu luar biasa besarnya. 31,4 bilion ringgit. Bukan satu jumlah yang kecil, ini satu jumlah yang besar. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita pelbagai aset bernilai lebih 3,5 bilion dan melucut harta hampir 28 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun. Hasil tindakan berterusan agensi itu memerangi jenayah rasuah secara menyeluruh. Sebelum saya teruskan ulasan ini, saya nak kongsi dengan anda semua, ini ialah produk Transfer Factor for Life. Ini rahsia kesihatan kesembuhan penyakit. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang bodoh. Kita juga sukar untuk sembuh daripada penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah dan bodoh. Tapi dengan peningkatan daya imun badan kita, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit. Inilah jawapan kepada masalah kesihatan yang sedang menular di dunia sekarang. Ini adalah produk lulus KKM dan juga halal. Satu dunia meramalkan produk ini akan berada di setiap rumah menjelang hujung tahun 2025. Jadi sebelum anda terlambat, cepat dapatkan produk ini. Baik, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengumumkan pelbagai aset telah bernilai 3,5 bilion telah dilucut dan hampir 28 bilion ringgit telah pun dirampas berkait dengan memerangi jenayah rasuah secara menyeluruh. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengumumkan perkara ini. Jadi saudara-saudara sekalian, ini satu berita yang sangat baik sebenarnya apabila negara kita kini ke arah sifar rasuah. Secara pribadi saya gembira dengan berita ini. Jadi apabila pendapat anda semua, patutlah orang benci dan takut sangat dengan Anwar Ibrahim. Termasuklah Mahathir takut Anwar kerana Anwar mendedahkan pelbagai rahsia yang ada dalam kepimpinan Mahathir sebelum ini. Sila tinggalkan komen anda, kita jumpa lagi. Bye-bye.